بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita untuk hadir pada kelas hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kitab Riyadh As-Salihin. Salah satu kitab yang dikira di antara kitab yang istimewa dan juga di antara kitab yang banyak kan pada orang gunakan kitab ini. Dan alhamdulillah masih lagi kita dalam bab sabar. Dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin insya-Allah kelas ini dan kelas yang selanjutnya mungkin insya-Allah kita settle pada kitab sabar ini, bab sabar, insya-Allah taala. Dan dalam bab ini kita dah belajar banyak tentang sabar, tentang hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang bab ini. Dan last kita adalah belajar tentang hadis adalah yang seorang yang namanya Sulaim, yang dia adalah seorang pada anaknya eh, meninggal, dan dia adalah sembunyikan benda itu pada suaminya untuk nak jaga dalam bab ini. Kemudian hari kedua dia bagi tahu pada suaminya, dia layan suaminya seperti baik, baik dengan seperti biasa dan lebih baik. Dan kemudian hari yang kedua adalah bagi tahu pada suaminya. Kemudian Nabi Muhammad SAW doa untuk doa untuknya, doa untuk Abu Talha, adalah suaminya namanya Abu Talha, untuk semoga Allah SWT dapat baginya dapat anak yang soleh maksudnya. Kemudian dalam hadis ini kita tak belajar, kemudian adalah di antara riwayat dalam hadis ini adalah seorang daripada Ansar kata dia nampak untuk orang itu adalah 9 anak, semua adalah daripada ahli Al-Quran. Allah SWT ujikan orang itu seperti itu. Semoga insya-Allah pada kita juga sama Allah SWT beri kita insya-Allah zuriat yang salihah biiznillah subhanahu wa taala, dan gantikan untuk kita dengan yang baik lagi baik biiznillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri pada kita semua. Subhanallah, walaupun bukan masanya, tetapi ada benda yang terjadi di minggu lepas ni, sebelum beberapa hari. Allah Subhanahu wa taala ujikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang dhaif ini, saya dengan ustazah, juga dengan keadaan seperti itu lebih kurang, adalah seorang pada anak kita. Allah Subhanahu wa taala ambil amanahnya, maksudnya tidak berterusan. Subhanallah. Dan alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kita sabar, saya dengan isteri dan keluarga insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sabar biiznillah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ma raaitu min zawjati illa sabra. Saya adalah tengok pada isteri saya, dia sabar masya-Allah dengan bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala ganti pada kita biiznillah subhanahu wa taala dapat insyaallah zuriat yang salihah semua pada ahli Al-Quran masa akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berterusan pada hadis ini, dan insyaallah kita sudah sampai pada hadis 45 dalam kitab Riyadh As-Salihin. وبسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. والسرعة بضم الصاد وفتحها وفتح الراء، بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه،
قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حديث متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث yang seterusnya. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. نعم. أه، سيلا أستاذة إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat kerana keahliannya berkusti. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 46 dari Sulaiman bin Syurad radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika aku duduk bersama Nabi SAW, ada dua orang lelaki yang saling mencaci. Seorang di antara mereka mukanya merah padam dan urat lehernya membesar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saya tahu satu kata, jikalau ia mengucapkan kata tersebut, nescaya hilang apa yang ia rasakan. Jika ia mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, nescaya hilang apa yang ia rasakan. Lalu para sahabat berkata kepada orang tersebut, sesungguhnya Nabi bersabda, ucapkan A'udzubillah. Muttafaqun alaih. Hadis 47 dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi bersabda, siapa yang menahan marah padahal ia mampu untuk melakukannya, nanti di hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk lalu memerintahkannya untuk memilih bidadari sesukanya. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Hadis nombor 48 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beri aku wasiat. Beliau bersabda, jangan marah. Ia mengulangi permintaannya beberapa kali. Beliau tetap bersabda, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nombor 49 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang beriman laki atau perempuan selalu akan mendapat cubaan terhadap diri, anak dan hartanya hingga ia menemui Allah Taala sedangkan ia sudah tidak mempunyai dosa lagi. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata derajat hadis ini hasan sahih. Hadis nombor 50
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Uyainah bin Hisan datang ke Madinah lalu singgah ke rumah keponakan anak saudaranya Al-Hur bin Qais. Ia termasuk di antara penasihat Umar bin Khattab. Semua penasihat Umar adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, baik muda ataupun tua. Lalu Uyainah berkata kepada anak saudaranya, engkau orang dekatnya Umar, tolong sampaikan bahawa aku ingin menghadapnya. Lalu ia minta izin dan dipersilakan. Tatkala ia masuk menghadap Umar, ia berkata, Hai Ibnu Al-Khattab, demi Allah, engkau tidak berikan harta negara kepada kami dan engkau tidak adil dalam memutuskan hukum. Lalu Umar marah dan ingin memukul orang tersebut. Lalu Al-Hur berkata kepada Umar, Hai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, Surah Al-A'raf ayat 199, jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sedangkan orang ini termasuk orang bodoh. Demi Allah, apabila Umar mendengar ayat Al-Quran dibacakan, ia berhenti seketika dan tunduk kepada perintah Allah. Hadis riwayat Bukhari. InsyaAllah. Santi. Kita lagi dua hadis kita habiskan insyaAllah. Mungkin tiga hadis. Kita baca terjemahannya tidak ada masalah insyaAllah. Bismillah hadis 51. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق وعن أبي يحيى أسيد بن خضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا قال إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله تعالى أعلم والله أعلم وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه نعم. Hadis nombor 51 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kelak sepeninggalku banyak orang yang mementingkan diri sendiri dan banyak terjadi kemungkaran. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa perintahmu saat itu? Ia bersabda, tunaikan kewajipan kalian dan minta hak kalian kepada Allah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis nombor 52 dari Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki Ansar berkata, wahai Rasulullah SAW, beri aku jabatan seperti fulan. Beliau bersabda, kelak sepeninggalku kalian akan menjumpai orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Bersabarlah hingga kalian menemuiku di telagaku Kausar. Hadis riwayat Bukhari. Hadis nombor 53 dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW di suatu peperangan menunggu matahari tergelincir untuk kemudian menyerang musuh. Lalu ia berdiri di hadapan sahabatnya bersabda, wahai manusia, jangan kalian harapkan bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi jika telah bertemu musuh, bertahanlah atau bersabarlah. Ketahuilah bahawa syurga berada di bawah kilatan pedang. Kemudian ia bersabda, Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, yang menghalau awan, yang menghancurkan pasukan gabungan, hancurkanlah mereka dan beri kami kemenangan. Hadis muttafaqun alaih. Billahi taufiq. الحمد لله بارك الله فيك شكرا أستاذة جزاك الله خيرا شكر kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis 45.
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ati, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Nabi alaihi salatu wasallam bagi tahu kita, bukanlah orang yang kuat, orang itu orang yang boleh gaduh kuat ataupun boleh gaduh badan yang hebat, besar dan boleh gaduh dengan orang. Bukan itu adalah orang yang kuat. Bukan adalah pada bentuk zahir itu adalah kuat. Yang kuat itu adalah orang yang apa yang jaga, yang menahan dirinya, yang menahan dirinya ketika dia marah. Orang itu adalah orang yang kuat. Jangan ingatlah adalah orang kuat, orang itu adalah maknanya orang badan besar ataupun orang yang main game ke ataupun main macam-macam boxing ke apa. Tak, 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 tak. Bukan itu orang yang kuat. Yang kuat orang itu orang yang menahan dirinya ketika marah. Berapa orang di masa kita di zaman kita ini tidak boleh tahan. Ha? Nabi SAW berapa dia tahan daripada orang musyrik. Ha? Buat macam-macam dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW tahan. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ha? Berapa orang tu tahan? Ha? Subhanallah. Naam, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang hebat adalah menahan dirinya ketika dia marah. Itu adalah yang benda yang perlu kita jaga. Khususnya adalah ketika ada masalah ataupun ada masalah dengan orang yang orang itu adalah orang jahil. Orang jahil seperti mana lalu dengan kita tentang hadis yang berlaku dengan yang ceritakan tadi tentang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nanti kita akan terangkan. Ada seorang macam dia macam perkataannya tak proper dan adalah muamalatnya tidak proper sampai dia cakap dengan Sayyidina Umar tak adil. Sayyidina Umar adalah macam dah nak marah. Ada seorang ingatkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'rid 'anil jahilin, tinggalkan orang-orang jahil, jauhkan pada orang seperti itu. Jadi Sayyidina Umar apabila dengar firman Allah Subhanahu wa taala terus stop, tak adalah marah, tak ada, tinggalkan semua itu. Jadi kita pun kena yani nabta'id an al-asya' as-saghirah, jauhkan daripada benda-benda yang kecil. Ya Allah, tak payah fikir. Benda yang bagi kita marah adalah benda amalan, kadang-kadang muamalat orang tak faham ataupun pada muamalat orang itu tak baik dan sebagainya. Dah, ya, tak perlu kita marah dah. Maafkan, jalankan. Ataupun jangan fikir tentang hal seperti itu. Sebab itu adalah di antara benda yang ujian juga untuk kita di dunia ini. Kadang-kadang ada orang datang cakap tak baik pada kita, ada orang hina, ada orang cakap tak baik. Semua itu adalah kita kena ada syara muamalat hikmah. Kena fikir lama. Subhanallah. Hadis yang seterusnya. وعن سليمان بن سعد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان بن صرد atau بن سرد بضم الصاد، بن سرد juga بضم الصاد وفتح الراء. Naam, dia adalah duduk dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adalah dua orang. Dua orang adalah yastabban. Dua orang adalah kata di antara mereka adalah masalah maksudnya adalah dua orang itu yang terbang kata tak baik di antara dua-dua. Wa ahaduhuma qad ihmarra wajhah, adalah seorang di antara dua itu adalah sampai mukanya merah dan dia adalah macam dalam keadaan seperti ini. Macam dia adalah mukanya sudah sampai merah dan juga dia dalam keadaan marah sangat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inni la a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Adalah tahu Nabi Muhammad SAW bersabda, pula adalah tahu adalah satu perkataan, jika orang itu sebut perkataan itu maka akan hilang pada dirinya apa yang ada di masa ini. Maksudnya pada marah itu akan hilang. Apa itu? Lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba anhu ma yajid. Kalau dia sebut adalah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maka akan hilang badannya perasaan apa marah itu. Dan ghadab minasyaitan, sebab ghadab itu marah itu daripada syaitan. Jadi sebutlah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini adalah di antara amalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang marah.
Kalau ada orang marah, dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah caranya. Dan juga di antara amalan sunnah. Ketika adalah orang marah, apa di antara amalannya? Kalau adalah orang marah, dia berdiri adalah duduk. Dia adalah duduk, maka berdiri. Dan juga ambil wuduk, air wuduk. Itu pun dia akan kurangkan tentang bab ini. Tentang bab marah, waliyadzubillah. Semoga Allah SWT jadikan akhlak kita, akhlak yang mulia, insyaAllah, akhlak Al-Quran. Jadi adalah pada sunnah Nabi Muhammad SAW, awal-awal isti'adah. Dan juga adalah mengambil air wuduk. Kemudian adalah kalau dia berdiri adalah maka dia duduk. Kalau dia duduk maka dia berdiri. Macam tukar keadaannya. Tukar keadaan yang dia ada di masa itu. Itu adalah pada semua pada sunnah Nabi Muhammad SAW ketika apa? Ketika orang marah. Jadi kita amalkan dengan sunnah ini. Isti'adah. Syaitan. Syaitan adalah kerjanya untuk apa? Yuqi' bainan nas. Kerjanya untuk jatuhkan di antara dua orang. Buatlah masalah di antara orang. Itu adalah kerjanya. Jadi kita kena lawanlah nafsu kita, lawanlah syaitan juga. Dan kita sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan, dari syaitan rajim. Adalah kita sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim apabila kita dalam keadaan marah. Mesti kita kena jaga pada bab ini. Nah, subhanallah. Tengok hadis yang seterusnya. An Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebenarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah, yukhayyiruhu atau yukhayyiruhu min al-huril 'aini ma syaa." يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kadhama ghaidhan." Orang yang dia menahan marah. Dia tahan marah. Dia dalam keadaan marah. Tapi dia tahan marah itu. Wa huwa qadirun ala an yunfizahu. Padahal ia mampu untuk apa? Melakukannya. Ha? Maka apa orang itu mampu mampu untuk melakukannya, tetapi dia tahan dirinya, dia tak marah. Dia boleh marah. Dia ada orang contoh naik, orang Melayu kata apa, naik aning, macam orang contoh kacau dia apa sampai orang tu marah sangat, tapi dia tahan, dia sabar, dia tahan dalam keadaan seperti itu. Huwa qadirun wa huwa qadirun ala nafsihi. Apabila siapa balasan untuk orang yang seperti itu? Dia ada orang macam nak kacau dia, nak buat hal dengan dia sampai dia marah, tapi dia tahan, 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 tahan. Orang seperti itu apa yang akan ada balasan untuknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Subhanahu Wa Taala akan memanggilkannya di hadapan seluruh makhluk. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat akan panggilnya di hadapan seluruh makhluk ala ra'sil khalaiq hatta yukhayyiruhu min al-huril 'aini ma syaa. Baik adalah bagi badannya untuk memilih untuk memilih pada dirinya adalah apa yang dia suka daripada hurul ain. Subhanallah, apa yang dia nak dia akan dapat di masa itu. Itu adalah balasan untuk orang yang sabar. Ini adalah termasuk dalam makna ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Akan ada satu hari Allah Subhanahu wa taala balas untuk orang yang bersabar tanpa hisab balasan untuknya. Subhanallah, mudah-mudahan adalah balasan itu adalah syurga. Syurga adalah kepada orang yang bersabar di dunia ini. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikan kita daripada golongan orang yang sabar. Hadis yang seterusnya tentang wasiat yang paling baik dan paling istimewa dan paling bagus daripada Nabi Muhammad SAW. Bukan sahaja kepada seorang sahabat, ini adalah kepada kita semua. Kepada kita semua. Apa wasiat itu? Seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW seperti mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat, seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata kepada Nabi Muhammad SAW, "Awsini ya Rasulullah, awsini." Dia kata, "Awsini." Qala la taghdab. Baginda Nabi Muhammad SAW kata, "Jangan marah." Faraddada miraran. Qala la taghdab. Nabi Muhammad SAW
Menulang perkataan itu maksudnya la taghdab, jangan marah lebih daripada sekali. Nabi SAW kata la taghdab, la taghdab. Ini adalah benda yang sangat penting. La taghdab. Berapa orang yang putus hubungannya di antara orang yang lain disebabkan dia marah. Kadang-kadang ada orang tak faham, atau bukan tak faham, maksudnya dia tak faham keadaan kita bagaimana. Contoh dia nampak seorang marah. Dah putus semua hubungannya dengan dia. Tak boleh seperti itu. Kita kena faham mungkin orang tu ada hal, ada tekanan kuat dan sebagainya. Jadi kita kena iltamis li akhika muslim 70 uzran. Ambillah, carilah 70 sebab kenapa jadi macam tu. Nabi SAW suruh kita adalah cari alasan untuk orang yang jadi itu. Jadi jangan adalah terus kita putus muamalah dengan orang yang lain. Oh, sekarang zaman ni nak orang nampak contohnya orang marah. Khususnya kalau dia nampak sekarang zaman kita ini adalah orang nampak adalah orang marah, kemudian adalah contohnya orang itu adalah seorang yang pakai pakaian sunnah, contoh jubah, serban dan sebagainya, nampak nanti kata, akhlak Islam macam ni ke? Apa? Sabar sikit, sabar sikit. Jangan cepat-cepat kamu nak cakap. Kita tak tahu kenapa dia sampai tahap macam ni. Kita tidak tahu berapa banyak dia sabar. Mungkin dia setiap mana-mana manusia. Bukan adalah maknanya kalau ada orang yang dia adalah seperti itu, seperti mana saya sebut tadi, adalah orang yang contoh guru ke ataupun sebagainya. Tiba-tiba nampak dia marah. Oh, akhlak guru macam tu ke? Jangan. Kita kena faham. Mungkin guru itu adalah tekanan yang kuat badannya. Mungkin guru itu adalah eh, sampai dia tak tahan. Jadi kita jangan tengok keadaan seperti itu. Terus, macam saya ingat adalah di antara benda yang berlaku di hadapan saya adalah seorang guru marah pada pada anak muridnya. Kemudian ada pelajar yang lain kata nak tarik dirilah, tak nak belajar dengan guru tu. Dia kata guru tu macam tak baik dan sebagainya. Alhamdulillah. Ha? Jadi kita kena faham guru itu adalah dia terbiah pada anaknya, maksudnya pada muridnya, pelajarnya, dia bagi mendidik badannya. Jadi guru kadang-kadang perlu tegas sikit. Bukan guru seperti saya ni adalah guru terbiah. Saya ni adalah guru mengajar Quran, mengajar sikit-sikit. Guru terbiah itu adalah orang yang sudah ada pengalaman dalam hidupannya, sudah orang yang berumur dan dia tahu tentang suluk, akhlak dan sebagainya. Guru seperti itu adalah guru kita kena terima dari badannya, keteguran badannya. Subhanallah. Kita setiap orang kena adalah satu guru untuk tazkiyah. Beri pada kita tazkiyah, nasihat dan sebagainya. Kita terima badannya. Jadi adalah pada bab ini kira di antara benda yang penting juga. Subhanallah. Jadi kita jangan adalah cepat-cepat kalau nampak daripada siapa-siapa, orang awam ke, orang guru ke, ataupun orang agama. Jangan kita nampak adalah orang itu marah, kita terus jatuhkan hukum. Ataupun kita terus kata orang ni akhlak tak baik dan sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita kena tengok keadaan yang di dalam semua masa. Adakah dia selalu macam tu? Selalu macam tu maknanya orang tu kena baikilah. Ada benda yang tidak betul. Naam. Dan subhanallah, orang yang man yakzimul ghaid adalah orang yang tahan dirinya. Dia dalam keadaan marah tapi dia tahan. Itu seperti mana kita sebut ada balasan yang terbaik nya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga adalah wasiat yang baik, wasiat yang istimewa adalah daripada Nabi Muhammad SAW kepada orang itu sahaja ke yang datang taniannya, bukan kepada kita semua, adalah la taghdab. Ha. Ingatkan orang marah. Ingatkan Nabi SAW kata, la taghdab, jangan marah. La taghdab. Dua perkataan. La taghdab, jangan marah. Subhanallah. Berapa banyak daripada masalah-masalah yang di dalam hidupan kita akan settle jika jaga dua perkataan itu. La taghdab. Jaga diri ketika marah itu, jangan marah. Hadis yang terakhir hari ini kita ambil. Hadis 49. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى.
wa ma alaihi khati'ah. Bala menurun ke atas orang yang beriman, mukmin ataupun mukminah. Allah Subhanahu wa taala ujinya, hantar ujian badannya di dunia ini, hantar ujian untuknya macam-macam. Ujinya pada fi nafsihi, di nafsunya, wa waladihi, dengan anaknya, wa malihi, dan hartanya. Ada ujian macam-macam tentangnya. Hatta yalqa Allah Ta'ala, sampai dia adalah apa? Hatta yalqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hingga adalah uh, menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adalah jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan apa? Wa ma alaihi khati'ah, adalah tidak mempunyai dosa lagi, tidak ada dosa lagi dalam sijilnya, dalam kitabnya, tak ada dosa. Mana yang lakukan dosa-dosa itu? Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan semua itu. Disebabkan apa? Disebabkan bala yang turun atas kamu. Itu subhanallah. Tengok daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala bagaimana. Dalam keadaan kita susah pun adalah Allah Subhanahu wa taala jadi keampunan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Ya Rabbi lakal hamd. Ya Rabbi lakal hamd. Syukur kepadamu ya Allah. Dalam keadaan uji kita ya Allah, dalam keadaan itu pun beribadah kita pahala. Subhanallah. Subhanallah. Itu adalah di antara benda yang juga istimewa bagi orang Islam. Adalah apa yang datang balak badannya, itu adalah semua untuk keampunan. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya. Bagaimana kalau orang itu orang baik, tak ada dosa, jadi rafa' darajat, insya-Allah menangkat darajatnya lagi tinggi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita adalah daripada golongan orang yang sabar di dunianya dan atas segala bala ataupun musibah yang datang padanya, dan semoga adalah jadi kita pada as-sabirin was-sabirat, orang yang bersabar, dan lelaki yang sabar dan perempuan yang bersabar juga di dunia ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Hada wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah pada kelas yang akan datang kita akan habiskan bab ini dan kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab as-sidq. Bab adalah kejujuran. Nah, sidq, jaya, sidq, kejujuran. InsyaAllah kita akan masuk pada bab yang selepas ini. InsyaAllah bab as-sidq kita akan mula pada kelas yang akan datang. Kita ambil sambung lagi beberapa hadis yang baki, kemudian kita mula dengan bab as-sidq. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak kepada yang hadir. Saya maaf sebab hal yang berkaitan dengan keluarga saya dalam kelas ini, dan saya sebut benda ini adalah atas harapan insya-Allah pada pelajar-pelajar saya yang hadir dengan kita ni, orang yang insya-Allah orang yang bertakwa, orang yang soleh solehah insya-Allah. Doakan untuk kita, saya dengan keluarga, untuk Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sabar atas ujian kita ini, dan atas niat Allah Subhanahu Wa Taala yubdiluna khairah, bagilah kita insya-Allah lagi baik. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan untuk kita juga anak yang akan datang dan anak yang ada sekarang di masa ini semua adalah daripada ahli Al-Quran, daripada ahli Al-Quran, daripada ahli orang yang menjaga agamanya biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki pada semua yang hadir dalam kelas ini biiznillah Subhanahu Wa Taala, pada rezeki zahir ataupun batin daripada, dan juga sampai kita adalah pada bertakwa dalam bulan ini, bulan puasa, dan bagi kita sampai kepada malam Lailatul Qadr insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mengucapkan terima kasih banyak kepada yang hadir dan mengingatkan untuk diri saya dan kepada semua untuk kita jaga setiap saat dan setiap masa di dalam bulan Ramadan ini biiznillah subhanahu wa taala. Satu lagi, saya iklankan, warawalkan dengan kamu semua, kita ada satu madrasah yang nak kitab untuk tajwid. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang baik biiznillah subhanahu wa taala, dan juga kita kena usaha buat amalan yang baik dalamnya. Jadi saya uh, insya-Allah subhanahu wa taala buka peluang untuk semua siapa-siapa yang nak infak untuk kitab-kitab. Kita nak hantar kitab-kitab ke madrasah biiznillah subhanahu wa taala. Sekarang kita adalah salah satu madrasah yang perlu adalah 200 kitab. Jadi insya-Allah kita saya akan infak biiznillah subhanahu wa taala, daripada saya dan juga keluarga adalah 25 naskah insya-Allah subhanahu wa taala. Daripada keluarga saya, nanti ustazah tulis tu
Bismillah SWT pada pagi ini. InsyaAllah kita infak 25 naskah Bismillah. Jadi bagi siapa-siapa yang berminat juga untuk nak sama-sama nak debat saham akhirat, jom kita sama-sama insyaAllah kita infak Bismillah. Semoga Allah SWT jadi ini adalah saham untuk akhirat untuk kita Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullah ala kulli khair. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi taala Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama, Terima kasih, Syekh. sama, sama-sama. Barakallahu fikum. Terima kasih, Syekh. Amin.